Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Pada malam ni dapat lagi kita menyambung pengajian kita. InsyaAllah pada malam ni kita akan rujuk kepada teruslah kepada buku kita ni, Al-Fiqhul Akbar, Imam Abu Hanifah. Sebelum pada ni kita guna dah seperti yang disebutkan oleh Tuan Imam tadi, kita guna nota dulu, photostat lebih kurang gitulah. Tapi sekarang ni kita telah edit balik, kita telah saring, kita telah tambah susun dengan lebih teratur kemah lagi, dan lebih mesra lah kepada para pembaca untuk memahami perkara yang kita nak bahas dalam kitab akidah oleh Imam Abu Hanifah ini. Oleh kerana kuliah kita, kitab Fiqhul Akbar ni banyak tahun dah. Jadi pada malam ni bahagian yang kita nak sambung ni, dia tidak awal lah. Moga berlanjut dalam lama dah ni. Kalau kita akan sambung ni muka surat 80. Dekat nak habis tu. Dekat nak habis. Tapi tak apalah. Mana beli dah dulu tu kira boleh pahala dah. Beli pula sekali lagi ni comel. Jadi kita nak guna dia ni pada malam ni, sambungnya pada minggu yang lepas, iaitu di bawah tajuk pengertian iman dan Islam. Tajuk ni kita kena ingat tidak dibuat oleh Imam Abu Hanifah, tapi ahli kita ni sebagai penterjemah, sebagai pensyarah, tengok apakah tajuk lebih munasabah untuk kita letak setelah kita faham apa yang nak dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah dalam mata dia ni. Kita waktu ambil tajuk. Kalau tak ada tajuk tu bahaya. Jadi dengan ada tajuk ni mudah. Sebab pesen kita dulu ni koma dah, titik tak ada, perenggan tak ada, dia pakai straight gitu. Maknanya kalau muka surat tu tak kena, penuh semacam. Baiklah. Qala al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain wal imanu huwal iqrar wat tasdiq. Wa imanu ahli as-sama'i wal ardi la yazidu wa la yanqus min jihatil mu'min biha wa yazidu wa yanqus min jihatil yaqin wat tasdiq. Wal mu'minuna mutasawuna fil iman wat tauhid mutafadiluna fil a'mal. Iman itu adalah pengakuan dan pembenaran. Mana kita kata jolok, kita kata pasti dah. Kita berlawak sikit abuk pun. Itu maknanya kita mengaku. Ahli kita ni mengiktiraf, akad tangan, mengesahkan, mengiyakan apa sahaja yang datang dari Allah SWT. Jadi iman ni orang Arab guna juga dulu dalam bentuk biasa ni, percaya. Maknanya kalau orang tu mempercayai berita yang dibawa oleh seseorang, dia kata amantu bi khabarika, aku percaya dengan berita engkau bawa. Cuma bila duduk dalam agama ni, duduk dalam Quran, duduk dalam hadis Nabi SAW, diguna oleh ulama kita ni dalam pengajian Islam ni, iman ini berarti ikrar, mengaku, dan tasdik, membenarkan. Dengan arti membenarkan apa saja yang mari dari Nabi SAW. Sebab kita nak kenal Allah Ta'ala ni, dia kena kenal melalui Nabi.
Melalui Nabi. Nabi tu bawa Al-Quran. Nabi hurai pula jadi hadis dia. Kita kena situ. Dalam huraian kita tu muka surat 81 tu, Iqra' ialah mengakui dengan lisan. Manakala tasdik pula membenarkan dengan hati. Dia kena serentak. Kena serentak hati, hak dalam ni batin, lidah ni hak zahir, hak luaran. Tapi kita rasa baca dah ni tak? Kita baca dah ni dulu ni. Maknanya dalam masalah ni tak? Oleh kerana kita baca dah ni, kita sebut sepitah lalu lah. Itu ada golongan dia mengaku tanpa membenarkan. Pengakuan tanpa membenarkan bukanlah iman. Seperti golongan Karramiyah. Golongan Karramiyah ni, dia kata iman ini ikrar saja. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di kalangan manusia ni, dia kata kami beriman dengan Allah dan hari akhirat, sebenarnya mereka tidak beriman. Sebab dia kata dengan mulut saja. Dalam hati tak ada. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala menafikan wa ma hum bimu'minin. Mereka tu sebenarnya tidak beriman. Walaupun mereka kata dengan lidah mereka, buih-buih mulut dah kita kata dah. Penuh-penuh mulut kata, saya beriman, saya percaya, tapi hati tak ada sedikit pun percaya, maka itu tidak dikira iman. Jadi kalau iman itu dikira berdasarkan kepada kata-kata saja, semua orang munafik beriman belaka. Allah Ta'ala kata dalam surah Munafikun di sini, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benarnya Rasul Allah, dan Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau ialah Rasul Allah. Maka tak perlu kepada pengistihara orang munafik. Nabi sebagai Nabi ni tidak perlu diistiharkan oleh orang munafik. Sebab apa? Sebab tak ada makna. Sebab mari daripada mulut semata-mata, tidak mari daripada hati. Para sahabat tidak. Sahabat-sahabat yang ikhlas ikut Nabi SAW, mereka mengucapkan la ilaha illallah, kata beriman dengan Allah, kata beriman dengan Nabi ni, tulus hati mereka. Mari daripada hati sanubari mereka. Jadi bahawa dakwaan iman mereka itu dusta kerana tidak ada tasdik dalam hati. Tidak ada tasdik, mana tidak ada pembenaran. Demikian juga semata-mata makrifat atau kenal tidak menjadikan seseorang itu sebagai orang beriman. Kalau kata kenal aja, tak mengaku, tak jadi juga, tahu. Allah Ta'ala kata, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kitab itu, mereka kenal Nabi Muhammad seperti mana mereka kenal anak-anak mereka. Tapi kesudahannya mereka tidak beriman juga. Sebahagian besar daripada mereka itu tidak beriman. Berimannya segelintir sahaja. Beriman ahli kitab, beriman dengan Nabi ni tak ramai. Jadi pengetahuan mereka itu sedikit pun tidak berguna pada iman mereka kerana ketiadaan tasdik serupa juga. Jadi tasdik itu unsur yang penting dalam keimanan kepada Allah SWT. Jadi dalam bab ni kalau kita baca tadi dah, berkenaan dengan amalan ni, dia termasuk dalam bab iman ke tidak. Maka itu ada huraian lah di kalangan ulama ni, iaitu mengikut Imam Abu Hanifah, amalan dengan tubuh badan, semaya, zakat, haji tu, mengikut majoriti ulama dia kata iman juga. Juzuk yang penting bagi iman. Cuma ahli Imam Abu Hanifah ni, dia kata itu adalah juzuk mukammil, juzuk yang melengkapkan iman. Itu nanti kita akan bincang muka surat 83.
Kemudian tajuk masalah pertambahan dan pengurangan iman. Iman ni dia bertambah ke tidak? Bertambah sahaja, tidak mungkin berkurang ke, ataupun iman ni bertambah dan berkurang? Adakah iman ni bertambah dan berkurang, ataupun iman ni tidak bertambah dan tidak berkurang, ataupun iman ni bertambah saja dan tidak boleh berkurangnya? Itu ada pendapat ulama. Kata Imam Abu Hanifah, kalau kita tengok balik dalam Matan muka surat 80 tu, iman penduduk langit ni seperti para malaikat, dan iman penduduk bumi seperti para nabi dan aulia dan ahli syurga, tidak bertambah dan tidak berkurang di dunia dan di akhirat. Dari sudut mana? Dari sudut mu'man bihi, dari sudut benda yang wajib diimani, ataupun kuantiti, bilangnya. Kita kena percaya berapa? Rukun iman kita kena percaya. Jadi perkara-perkara yang wajib kita beriman ni, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, wa bil qadar wal qada, syarrihi wa khairihi. Semua tu tidak bertambah dan tidak berkurang. Memang rukun iman tu tak bertambah, tidak berkurang. Lepas tu masalah azab kubur ke, ada telaga Kausar ke, ada titian sirat tu, ada timbangan hisab, itu termasuk di bawah hari akhirat. Perincian dia tu hari akhirat. Sebab kita katalah wajib beriman dengan malaikat-malaikat. Itu secara asasnya kita kena mengaku gitu. Adanya malaikat-malaikat sebagai makhluk Allah Ta'ala yang taat. Dan kita juga kena wajib percaya ada malaikat yang bernama Jibril, ada nama Mikail, ada nama Israfil, dengan tugas masing-masing. Tapi hak ni dia termasuk di bawah butiran perincian kepada beriman dengan malaikat. Jadi hak asasnya itulah, tak bertambah tak berkurang. Itu mengikut Imam Abu Hanifah, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurangan dari sudut bilangan benda yang wajib dipercayai, ataupun istilah dia al-mu'man bihi. Mu'man bihi ni maknanya hak kita wajib percaya. Adapun kita ni apa? Mukmin. Kita ni mukmin, orang yang percaya, orang beriman. Itu istilah dia. Mukmin, orang beriman. Mukman, benda yang kita kena percaya. Kita kena ada iman tentang perkara-perkara ni. Jadi mu'man bihi itu mudah kita kata rukun-rukun iman. Ini kerana sesiapa yang mengucapkan dengan penuh pengakuan dan pembenaran bahawa, mana dia kata dengan hati dia, seperti mula-mula dalam kitab ni, seperti mula-mula dalam kitab ni, muka surat 13 ni dah. Aslu tauhid wa ma yasihu al-i'tiqadu alaihi yajibu an yaqula amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal maut wal qadri khairihi wa syarrihi. Tu min Allah tu, ahad tu wajib bagi kita ni kata lagu tu. Kena kata, kena beriman. Jadi ini kerana sesiapa yang mengucapkan dengan penuh pengakuan dan pembenaran, ikhlas, mari daripada lubuk hati dia, bahawa aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang datang daripada Allah, dan aku beriman kepada Rasulullah SAW dan dengan apa yang datang daripada Rasulullah, maka berarti dia telah beriman dengan semua perkara yang wajib diimani, dan dia menjadi seorang mukmin, dia menjadi orang yang percaya. Jadi kata aku beriman dengan Allah, aku beriman dengan Rasul ni, orang ringkas lah. Orang ringkas. Maknanya kalau kata beriman dengan Allah ni, kita kata tu saja tu macam tak sempurna. Sebab apa? Sebab orang Yahudi pun dia kata aku beriman dengan Allah, tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Tetapi kalau kata aku beriman dengan Allah, aku beriman dengan Nabi Muhammad, automatik. Automatik. Sebab apa? Automatik dia akan termasuk beriman dengan malaikat. Sebab malaikat ni hak bawa Quran wahyu pada Nabi. Bila kata beriman dengan Nabi Muhammad,
Ia mengesahkan Nabi Muhammad sebagai Nabi, iaitu marinya Jibril bawa wahyu, bawa Quran. Jadi di situ automatik masuk, bila kata beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi, maka automatik masuk beriman dengan Nabi, beriman dengan kitab, dan juga beriman dengan malaikat, automatik. Kalau setengah tepat tu Allah Ta'ala kata beriman dengan Allah dan hari akhirat, itu dari segi mula dan berakhir. Dia panggil mabda' wal ma'ad. Bermula dengan beriman kepada Allah, ujung jatuh tempat kembali kita akhirat. Dia panggil beriman dengan Allah, beriman hari akhirat ni cetunglah kita kata, awal sampai akhir. Beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Tu kan kita baca dalam Quran, dalam hadis-hadis banyak sebutlah beriman dengan Allah, hari akhirat. Kemudian pada satu tempat yang lain kata beriman dengan Nabi, dengan Allah, dengan Nabi. Lepas tu apa tak sebut dengan lengkap tu? Ada tempat-tempat dia lah, cara dia. Tapi dia ada panggil lazim, mesti. Sebab kita katalah nak bawa kereta ni dia kena ada anak koci. Lepas tu tahiyah minyak, steering tu tak sebut ke? Tu tak kecek dah automatik. Maknanya kalau kena ada anak koci, hidup. Ataupun dia kata nak bawa kereta dia kena ada minyak. Kena ada minyak. Jadi itu mana benda yang penting. Benda yang penting. Kalau ni kita kata nak bawa kereta ni kena cukup tayar, cukup panjang pula. Lambat nak boleh kau hidup kereta tu. Itu cara benda tu disebut kepada kita. Sesiapa yang beriman kepada sebahagian rukun iman seperti beriman dengan Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, tetapi tidak beriman dengan hari akhirat, dia seorang kafir. Mana dia tidak ada, sebab beriman dengan hari akhirat ni tuntutan daripada beriman dengan Allah. Sebab beriman dengan Allah ni hujung dia kita kena balik akhirat. Sebab apa? Kita kena balik bertemu Allah. Jadi kait dengan beriman dengan Allah juga. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa-siapa yang berharap pertemuan dengan Allah, maknanya dia beriman, dia akan mati. Sebab mati ni dia akan bertemu dengan Allah. Jadi itu bertemu dengan Allah ni benda yang dijanjikan oleh Allah. Melihat wajah Allah ni benda yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada orang beriman. Sesiapa yang mengatakan dia beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak beriman kepada rukun iman yang lain, maka dia adalah kafir. Tak cukup. Dia tak mengaku ada qada dan qadar. Tak boleh juga. Dia tidak percaya kepada kewujudan malaikat. Tak boleh juga. Dia kena cukup ke-6 perkara tu. Tidak ada perbezaan antara seorang yang beriman kepada sebahagian perkara yang wajib diimani dengan seorang yang kufur terhadap semua perkara yang wajib diimani. Mana dia ni, bila mana dia tolak sahaja, tak cukup sahaja. Salah satu daripada rukun Islam itu dia tolak, dia menafikan, maka iman dia tu tak sempurna. Bila iman tak sempurna, kufur lah. Jadi bila kufur, tak ada beza. Sebab itulah kalau kita ngaji bab tauhid ni, orang-orang Mekah ni dia bukan tidak kenal Allah Ta'ala. Orang-orang Mekah duduk lawan Nabi tu, Abu Jahal, Abu Lahab, dia kenal Allah, tapi tidak dengan sebenar-benar kenal. Sebab apa? Sebab dia tolak Nabi, tidak terima Quran, mengingkari hari akhirat. Walaupun dia ni buat haji, Abu Jahal, Abu Lahab buat haji juga, tawaf juga, ada juga ibadat korban, nazar ada, tetapi mereka mensyirikkan Allah. Maknanya bab penciptaan langit bumi ni percaya Allah Ta'ala yang mencipta, tetapi dalam bab berdoa, beribadat, mereka bernazar atas nama berhala, bersumpah atas nama berhala. Jadi di situ tidak sebagai seorang mukmin, tetapi seorang musyrik. Jadi walaupun dia mengaku Allah tu pencipta alam, tetapi bila beribadat sembah selain daripada Allah Ta'ala, dia tidak dikira sebagai orang beriman. Maka lebih banyak disebutkan sebagai musyrikun. Cuma kadang-kadang Allah Ta'ala sebut kafirun, musyrikun.
Sebab orang musyrik ni dia ada pada diri dia makna kafir. Makna kafir. Maknanya ada benda-benda daripada agama tu, ada hal dia ngaku, ada hal dia ingkar. Bila ada juga dia ingkar tu, kafirlah dia. Adapun orang yang kafir tuling, kita kata tak, dia Buddha ke, dia Hindu ke, tak. Memang dia tak kenal Allah tu. Tapi kita tidak kata dia musyrik. Kita kata kafir lalu. Orang beriman pun, kalau dia duduk tawah kubur, duduk dekat kubur, tak, jerit di kubur, gapa-gapa minta dengan orang dalam kubur, ada padanya itu syirik. Sebab apa? Sebab dia merayu-rayu tu macam dia merayu depan Allah Ta'ala. Macam dia merayu-rayu dalam semaya. Kalau dia merayu depan kubur tu, tak, supalah hak dia orang-orang beriman ahli tauhid lain merayu-rayu di hadapan Allah Ta'ala pada apa? Lepas daripada semaya. Itu mana dia meletakkan sama. Mana minta dengan Allah Ta'ala pun boleh, minta dengan orang dalam kubur pun boleh juga. Kita jangan ingat larangan daripada minta dengan orang dalam kubur ni, larangan minta dengan mereka waktu saja tak gapo-gapo. Tak. Cuma hak kaki belaga ayah, hak tikai ekor tu memanglah dia pergi kubur tu dia minta tu. Tak. Kalau pakai serban kau janggut kau dia pergi kubur tu dia minta dengan hak dalam kubur, dia ada etik kau. Orang dalam kubur ni boleh kontak dengan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Bila mana hamba aku bertanya kepada engkau ni, aku ni lagu mana? Katakanlah aku ni dekat. Aku memperkenalkan apa sahaja yang diminta oleh hamba. Mana kena minta dengan Allah. Jelas Allah Ta'ala sebut. Kita pun duk ulas semua pengakuan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau ya Allah kami beribadat, hanya engkau ya Allah kami minta pertolongan. Isti'anah. Minta dengan Allah Ta'ala saja. Jadi kena jelas beza. Beza antara iman dan kufur. Yakni iman itu sendiri dengan arti keyakinan tidak boleh berkurangan. Maknanya kalau mengikut Imam Abu Hanifah ni, iman tidak boleh berkurang. Dari segi kuantiti, gapo hak kita kena percaya tidak boleh berkurangan. Demikian juga perkara-perkara yang wajib diimani itu telah ditetapkan dan tidak berubah. Bila Quran kata beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan akhirat, beriman dengan Nabi, beriman dengan Quran, beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada umat terdahulu sebelum daripada Nabi Muhammad ni, bila Allah Ta'ala kata kena percaya juga, maka benda tu tak boleh nak ubah. Kalau kita kata, macam mana Allah SWT suruh kita beriman dengan Taurat dan Injil, sedangkan benda tu diturunkan kepada Bani Israel. Kita ni umat Nabi Muhammad kena beriman dengan Al-Quran. Jadi kita kena beriman juga dengan Taurat dan Injil dari segi mana? Bahawa Allah Ta'ala tidak pernah mengabaikan hidayah untuk hamba-hamba dia. Mana di antara janji Allah Ta'ala dulu, bila Nabi Adam ni diletakkan di atas muka bumi ni, Allah Ta'ala kata, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Bila mana datang kepada kamu ni, daripada aku ni hidayah, maka tidak ada sebarang ketakutan dan tidak ada sebarang kesedihan. Mana itu janji Allah Ta'ala. Dia akan hantar hidayah semacam. Jadi di antara hidayah yang Allah SWT berikan kepada manusia ni apa? Wahyu lah. Kepada Nabi Musa Taurat, kepada Nabi Daud Zabur, kepada Nabi Isa Injil, dan kepada Nabi Muhammad Quran. Jadi kita beriman dengan Al-Quran dengan arti kita kena beramal dengan segala isi kandungan Al-Quran. Bahawa Allah Ta'ala telah pilih Nabi terima Al-Quran dan kita kena ikut. Adapun cara beriman dengan Taurat dan Injil ni dari segi kita kena membenarkan bahawa Allah Ta'ala menurunkan hidayah untuk setiap Nabi-Nabi. Antaranya Taurat, Injil.
Bukan kita dituntut supaya belajar Taurat, baca Taurat, beriman. Tak. Tu kita tidak dituntut. Sebab apa? Sebab cukup dah dengan Quran kita. Apatah lagi dalam Taurat dan Injil itu tidak sunyi. Ada sahaja tempat-tempat yang telah diseleweng oleh ahli kitab. Cuma kita beriman ni dia panggil secara ijma'. Mana secara ijma', secara pukar. Itu Allah Ta'ala telah menurunkan Taurat. Dan Taurat ni telah disebutkan dalam Quran sendiri. Kita baca di awal surah Gapa Ali Imran, kan? Dah. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Dah. Musaddiqan lima baina yadayhi. Wa anzalat Taurata wal Injil. Dah, ada disebut gitu situ. Wa anzalat Taurata wal Injil. Allah Taala menurunkan Taurat dan Injil. Mana Allah Taala sendiri sebut, dia menurunkan Taurat, menurunkan Injil. Maka kita kena percayalah. Kita kena percaya. Begitu juga bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran ni adanya malaikat. Dah, malaikat yang cabut nyawa, malaikat yang meniupkan sangkakala. Kita wajib beriman tu dari segi Allah Taala sebut di malaikat ni dengan tugas-tugas dia. Bukan dengan arti bila disebut malaikat tu kita kena sembah malaikat. Dari segi kita kena percaya bahawa malaikat ni telah ditugaskan oleh Allah Taala supaya kita percaya dia itu adalah makhluk yang terpilih. Begitu juga bila dalam Quran kata kena beriman dengan Nabi Muhammad. Beriman dengan Nabi Muhammad ni dari sudut dia penyampai bagi pihak Allah. Bukan kata kita nak akak Nabi Muhammad ni, nak puja, nak mendakwakan dia, nak melebih-lebihkan dia, nak akak dia jadi macam Tuhan. Tidak. Wajib pada kitanya beriman dengan Nabi ni dari segi Nabi ni mubaligh. Ia menyampaikan daripada pihak Allah Ta'ala kepada kita. Dan Nabi amanah dalam menyampaikan kepada kita. Tak ada satu pun meninggal. Dan kita nak selamat pun kena melalui panduan Nabi. Itu di antara sudut-sudut beriman dengan Nabi. Dan benda ni tidak berubah. Tidak berubah. Ianya wajib diimani dengan penuh keyakinan dan tidak boleh berkurangan. Tidak boleh berkurangan, iya. Tak ada tu. Ada ragu salah lagi. Dengan penuh keyakinan tidak boleh berkurangan. Kerana ia akan membawa kepada keraguan dan sangkaan. Kerana ia akan membawa kepada keraguan dan sangkaan. Tak boleh ada kurang, tak boleh ada sikit. Sikit pun tidak boleh berkurangan iman, keyakinan ni. Ataupun benda-benda ni tak boleh kita nak, aku tak percaya pada malaikat rakib. Mencatat amalan kita tak percaya. Tak boleh, kena percayalah. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dah, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun yang dia lafazkan oleh manusia, malaikat ni ada. Catat selalu. Hak dia, hak orang tu kata. Kata Mulla Ali Qari. Mulla Ali Qari ni, mana pensyarah kitab kita ni lah. Dalam bahasa Arab. Jadi kita nak tulis syarah ni pun, ambil petik dia. Biasa dia dah. Kita nak hak kita ni, kena berpandukan hak terdahulu. Jadi kita berpandukan kepada kitab Mulla Ali Qari ni. Kata Mulla Ali Qari, tasdik itu jika tidak secara tahqiq, yakni ilmu secara pasti, maka ia berada pada tahap sangkaan dan ragu-ragu. Kena tahqiq ni, mana kena pastikan. Itu mana tahqiq. Tahqiq ni daripada perkataan hak. Hak lah, hak tu benar. Haqqaqa, maknanya membenarkan, mengesahkan. Jadi iman ni kalau tidak secara tahqiq, yakni kalau tidak secara ilmu yang pasti, dengan putus,
Ataupun dalam istilah tauhid dipanggil dengan jazam. Mana tak boleh gogek sikit pun. Kena kemah. Kena kemah. Kalau kita unjai tu, dah. Kalau budak main bola tu dia unjai tiago tu, kena kemah. Sebab apa? Sebab bola ni kuku mana pun dia akan kena juga tiang. Kalau sekali kena bola, dia tercabut dah. Maknanya unjai tak kemah. Jadi kita ahli tauhid ni, kena unjai akidah kita tu dengan kemah, dengan pasti. Sehingga kalau mari keraguan, kita boleh tepis. Contoh dah. Contoh, syaitan ni dia was-was sama pada kita. Dia membisikkan benda-benda yang tidak baik pada kita. Mula-mula dia kata, memanglah Allah Ta'ala cipta langit bumi ni. Dah. Gini Allah Ta'ala cipta. Allah Ta'ala sendiri tu siapa dia cipta? Dia mula meragukan kita. Jadi Nabi kata, kalau orang tu mari lagu ni dia kena kata amantu billah. Aku beriman dengan Allah. Sebab apa? Sebab kalau Allah Ta'ala mencipta, dia pula yang diciptakan, mana dia tak layak menjadi pencipta. Sebab ia mencipta ni tidak mungkin dicipta. Allah Ta'ala kata afama yakhluqu kama la yakhluq. Apakah sama yang mencipta dengan yang tidak mencipta? Jadi bila Allah Ta'ala dia yang mencipta, maka tidak mungkin yang dia tu dicipta. Kalau kata Allah tu dicipta, maka kita kena akan fikir pula. Pasti kita akan fikir pula. Kalau Allah Ta'ala ni pencipta dia, jadi pencipta pada Allah Ta'ala ni siapa dia? Dia akan mari pula. Dia akan mari lagi. Pencipta kepada pencipta Allah ni siapa dia yang pencipta? Tak sudah. Sebab itulah dalam ilmu kalam ni, dia panggil benda ni tasalsul, rantaian yang tidak ada kesudahan. Orang putih kata infinity. Tak kesudahan. Kita nak cari Tuhan tu dengan cara lagu tu tak boleh. Tak boleh. Salah dengan cara lagu tu. Sebab apa? Sebab yang mencipta, kalau dia tu dicipta, maka automatik dia akan perlu pada pencipta juga. Sebab itulah dia kena ada sub lalu. Kena ada sub. Mana tepat akhirnya Allah yang menciptakan segala-galanya. Jadi iman seseorang itu kena secara tahqiq, secara ilmu. Ilmu yang pasti. Pasti ni makna putus, jazam. Sedangkan sangkaan itu tidak berguna dalam perkara etik kok. Tak boleh sangkaan ni, saya rasa Tuhan ni ada. Tak boleh. Kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala sebagai Tuhan, dia kena ada. Sebab apa? Sebab apa-apa yang ada atas dunia ni, dia tidak jadi secara kebetulan. Tidak mungkin terjadi sendiri. Sebab itulah dalam perdebatan Imam Abu Hanifah, bila dia lawan golongan yang mulhid ni, golongan mulhid ni kata, Imam Abu Hanifah tanya pada golongan mulhid, golongan etis ni, ada atau tidak sebuah kapal yang berlayar di lautan tu penuh dengan muatan, dia berlayar gitu, tak ada orang yang mengurus dia. Dia kata mana boleh lagu tu. Sebuah kapal yang penuh dengan muatan berlayar daripada satu tempat ke satu tempat yang lain secara sendiri, kapal tu sendiri. Seolah-olah kalau barang tu, kalau zaman kita ni kontainer tu lopak sendiri naik atas kapal. Dah. Kapal tu gerak sendiri. Pasal apalah tempat destinasi dia. Orang tak boleh terima lagu tu. Dah. Sebab apa dia? Sebab mestilah kena ada ia akak, ia menggerakkan kapal tu. Jadi begitulah. Alam semesta ni tak mungkin berlaku, berjalan, bergerak dengan bumi, dengan langit, dengan ada pertukaran siang dan malam, dengan ada hujan, dengan ada guruh, dengan tumbuhnya binatang, dengan adanya makhluk seperti kita ni, makhluk-makhluk halus pula ni tak mungkin benda ni jadi sendiri. Tidak mungkin benda ni ada secara kebetulan, terjadi dengan sendiri, dan secara kebetulan, tak mungkin. Melainkan mesti kena ada pencipta dan pentadbir. Dua-dua sekali. Allah yang mencipta dan dia mentadbir, sebab ini adalah milik dia. Jadi kita kena yakin, tak boleh kita nak sangka. Sebab itulah
Iman ahli tauhid ni tidak dapat tidak dia kena belajar. Orang tauhid ni, orang beriman ni tidak dapat tidak dia kena belajar dalil-dalil keesaan Allah, dalil-dalil rububiyah. Tanda tanda kekuasaan Allah Taala pada setiap benda kalau kita mikir. Tak? Kekuasaan Allah Taala. Macam contoh adanya adanya hari akhirat ni. Hari akhirat. Adanya hari akhirat ni, dalil dia lagu mana? Dalil dia hari akhirat ni hari kebangkitan semula. Ada dah, kemudian mati, kemudian hidup semula. Orang kafir dia tak percaya. Mana mungkin kita jadi repuk, hancur ni, tulang ni, apa semua ni, jadi tanah ni, tiba-tiba nak ada semula. Pelik dia kata, jauh, mustahil bakal berlaku. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam banyak ayat Al-Quran, kamu tidak lihat ke macam mana bumi ni, Mekah, kering garing. Tak? Bila mari turun hujan, keluar. Keluar. Keluar apa? Tanaman-tanaman. Bukan setakat keluar tanaman je. Kalau Mekah kering tu, tanah kering tu, dah. Bila turun hujan, tiba-tiba keluar balik ikan-ikan. Ikan-ikan. Tak. Kalau kita kata ikan tu lagu mana dia boleh hidup tu? Mati tu. Tapi Allah SWT boleh mengeluarkan semula. Kalau ada dalam tanah tu macam mana dia boleh hidup tu? Jadi Allah Ta'ala yang telah menciptakan langit bumi, mana nak menciptakan semula manusia ni bukan pelik pada dia. Jadi dalam bab ni sangka tak boleh, dia kena etikot. Kena perlu pada bukti dalil. Dalil tu mana? Allah SWT sebut dalam Quran sendiri. Kalau kita baca ayat Al-Quran, la ayatin. Ada sebut la ayatin. Macam contoh, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Jadi ayat tu ulama menamakan ayatul ayat. Dia panggil. Ayatul ayat. Ayat kepada segala ayat-ayat tanda kebesaran Allah. Dalam surah Baqarah. Ayat keberapa kita tengok? Dalam juzuk yang kedua. Dia panggil ayatul ayat. Dalam surah Baqarah ni dia ada ayat kursi. Tak? Kita baca ayat kursi. Kau panjang. Kalau tak silapnya dalam surah Baqarah ni, dia ada 5 ayat. 5 ayat kau panjang. Dia ada nama dia lah. Kalau kita tahunya ayat kursi. Satu lagi ayat mudayanah, ayat berutai. Kalau halaman kedua terakhir surah Baqarah tu sepipi. Tak, dia panggil ayatul mudayanah. Ayat berutai. Sebab berutai ni panjang cerita. Panjang Allah SWT sebut. Ayat mudayanah, satu lagi dipanggil ayatul birri. Senarai sembok kebajikan. Amal baik kita kena buat. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Seterusnya. Itu dia panggil senarai semok kebaikan. Kita kena buat. Satu lagi dipanggil ayatul ikhtilaf. Ayat tentang perselisihan manusia. Manusia balas ni apa? Puncanya manusia balas ni lepas mari hidayah. Mari hidayah, mari Quran, manusia mula balas. Cuba tengok kita. Kita. Kalau kata kita sama kita ni hidup cara ahli dunia lah, katalah. Dah. Tiba-tiba salah seorang daripada kita ni, ya kecek. Kita ni tak duduk lagu ni. Dah. Kita nak pakat beramal. Seorang pun kata, demo ni nyanyuk kau. Buat tabiat kau. Jadi mula dia buat anjing tu. Maknanya manusia ni bila mari kebenaran, di situlah mereka berbalah. Begitu juga masa zaman Nabi ada tu, semua orang yang taat beriman. Tapi bila mana tak ada Nabi ke apa semua, manusia berselisih, dah mari Nabi terus berselisih dengan lebih berat lagi. Jadi 5 tu. Dia ada ayatul ayat, ayat kepada tanda-tanda kebesaran Allah, ayat birri, senarai sembok kebaikan, ayat kursi, ayat mudayanah, ayat apa? Ayat bir, ayatul ayat,
Ayat kursi, ayat mudayanah, ayat apa lagi? Ayat ikhtilaf. Ayat ikhtilaf tu dalam juzuk 2. Kana an-nasu ummatan wahidah fab'atsallahu an-nabiyyin. Tu. Jadi 5 ayat yang besar dalam surah Baqarah. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala tu memang terdapat dalam Al-Quran, memang kita kena ngaji lah. Allah Ta'ala berfirman, Inna zanna la yughni minal haqqi syai'a, Inna Allah alimun bima yaf'alun. Sesungguhnya, sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu daripada kebenaran. I'tiqad. Maknanya kita nak menegakkan kebenaran, perlu kepada bukti yang jelas. Bukti yang jelas. Bukti yang jelas itulah yang dibawa oleh Nabi tu. Lepas tu nak ngesahkan ni Nabi, Allah Ta'ala bekalkan mukjizat. Mana Allah Ta'ala ayat dah. Kalau kamu Nabi, kamu tunjuk benda ni sebagai tanda Nabi. Kalau dia engkar, dia akan dimusnahkan. Kalau dia kata dia pun Nabi juga, dia kena boleh tunjuk ke tak benda ni. Seperti zaman dulu kan, dah. Pakak ngaku jadi Nabi lepas daripada Nabi SAW wafat, pakak ngaku jadi Nabi. Dah. Oleh kerana mukjizat terbesar Nabi SAW ni, Al-Quran, maka demo ni cuba nak buat. Allah Ta'ala cabar dah. Allah Ta'ala cabar dah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kalau kamu ragui tentang wahyu yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad ni, wa mari surah seperti itu. Jadi hak mana engkau nak mari surah seperti Quran tak boleh. Hak mana ngaku Nabi nak tulis syair pun seperti Quran tak boleh. Tak dapat. Sebab itulah bukti kebenaran Nabi ni Quran. Sebab tidak dapat diragukan. Sebab itulah dalam pengajian kita belajar tentang Quran ni, dia ada satu cabang ilmu. Jadi tak ramai orang kita mendapat pendedahan di masjid-masjid ni. Dipanggil I'jazul Quran. Mana bukti-bukti mukjizat pada Al-Quran itu. Dari segi manusia tidak dapat menandingi Quran. Dari segi Al-Quran ni mendahului segala maklumat-maklumat sains. Itu dipanggil I'jazul Quran. Quran, mukjizat Quran sebagai bukti kalam Allah. Itu tak ramai daripada kita ni mendapat pendedahan di masjid tentang bukti-bukti Quran ni benar. Kita cuma baca Quran nak dapat pahala je. Sedangkan dengan Quran ni kita boleh jadikan ilmu untuk kita berhujah, menegakkan iman kita. Sebab itulah benda dalam Quran ni dia bukan sangka tetapi keyakinan. Sebab itulah Allah Ta'ala kata awal lagi, zalikal kitabul la raiba fih. Itulah dia Al-Quran, kitab dia tidak ada sebarang keraguan sedikit pun. Jadi benda yang ditegaskan oleh Al-Quran ni benda yang pasti. Bukan sangka tidak dapat diragui, tidak dapat dipalsukan. Itu dia Al-Quran. Itulah perbahasan yang sempat kita bincang pada malam ni. InsyaAllah pada minggu akan datang ni kita akan tengok orang-orang beriman sama pada iman dan tauhid ni sudut mana. Ni hak Imam Abu Hanifah kata wal mu'minuna mutasawuna fil iman. Orang-orang beriman ni sama dari segi tauhid. Lagu mana huraian dia tu tu insya-Allah kita akan sambung pada minggu akan datang, 2 minggu lagi dah. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita. Jadi setakat itu saja. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.